الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat kurniaan daripada Allah, dapat sama-sama kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita istiqamah dalam melaksanakan ibadah berterusan sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin. Kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazainun wa miftahuha as-su'al fas'alu yarhamkumullah fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal mu'allimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu sebagai simpanan yang disimpankan, maka anak kuncinya ialah bertanya. Oleh itu hendaklah kamu bertanya, jangan malu. Kerana yang berpahala itu 4 golongan: yang bertanya, yang mengajar, yang mendengar, dan yang kasih kepada mereka yang tersebut. Hadis ini juga ada persamaan dengan hadis-hadis yang lain, antara lain kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu jadi golongan yang alim, yang berilmu, ataupun jadilah kamu golongan yang belajar, atau jadikan diri kamu orang yang mendengar akan ilmu, atau jadikan diri kamu orang yang kasih akan semua itu. Kasihkan ulama, kasih orang yang belajar, kasih akan ilmu, dan kasih kepada orang yang pergi mendengar akan ilmu. Jangan kamu jadi golongan yang kelima, fatahlak, nanti akan binasa. Golongan kelima mana? Dia alim pun tidak,
mengajar pun tidak, belajar pun tidak, pergi dengar pun tidak, kasih pada ilmu pun tidak. Maka golongan seperti ini golongan yang binasa. Maka hadis ini Nabi SAW menyatakan, al-ilmu khazainun, ilmu ni khazanah. Suatu harta kita, tuan-tuan, ilmu ni harta yang lebih berharga daripada segala-gala. Al-ilmu khazain, ilmu ni penyelamat kita. Ada suatu doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya waqta hajati ilaihi wala tunsinihi wala tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani. Wahai Allah, aku serahkan kepadamu akan ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Fardudhu ilayya waqta hajati ilaihi. Wahai Allah, kembalikan kepadaku semula ilmu ini di waktu aku berhajat kepadanya. Wala tunsinihi, janganlah engkau lupakan aku akan ilmu ini. Doa ini baik, bagus jika kita amalkan selepas pada pengajian-pengajian kita belajar, kita dengar, baca doa ini sebagai simpulan, sebagai ikatan pada ilmu itu. Minta supaya Allah Ta'ala kekalkan ilmu itu dalam dada kita. Bila mana kita berhajat kepadanya, bila kita mari satu masalah, naklah kepada ilmu itu. Kita tidak panik, tidak keliru, sebab sudah ada dalam dada kita. Baik dalam segi solat, puasa, amalan kita seharian dengan masyarakat. Bila kita ada ilmu, kita tidak panik, sebab kita sudah ada asas-asas agama. Fardudhu ilayya waqta hajati ilaihi, kembalikan semula kepadaku. Maknanya supaya aku boleh ingat semula ilmu ni tekah aku berhajat. Begitu juga harta kita, wang. Tuan-tuan, walaupun banyak pitih tuan-tuan, ada ratus ribu, tapi tak ada dalam poket, duduk dalam bank. Tuan-tuan berhajat kepada duit, pergi di kios tu, cocok, keluar nak berapa. Umpama begitulah. Simpanan kita nak ke duit, pergi ke kaunter, tulis berapa jumlah, keluar, boleh. Sebab pitih kita ada. Begitu juga ilmu. Ilmu yang kita ada ni tuan-tuan, kita tak nyoh-nyoh kat orang. Dia kata nak bahar orang tu, bahar orang ni, debat orang tu, debat orang ni, dah. Tengok orang alim linear je dia, khusyuk je dia, warak je dia. Tak ada dia kata sombong, tak apa. Tapi bila lagi tanya masalah, dia jawab satu. Tertik lah jawab, dengan linear saja. Tanya satu masalah, dia boleh selesaikan masalah. Ilmu tak nampak pada zahir, tapi ada dalam dada. Maka ilmu lebih berharga lagi. Ilmu tak dapat diwarisi. Misalnya arwah ayah kita, alim besar, tok guru besar, setelah dia mati, kalau kita tak ada ilmu, kita tetap tak dapat warisi ilmu dia. Kita tinggal lah, satu almari, dua almari kitab dia. Tapi kalau kita tak pandai nak baca kitab, tak boleh. Maka aku anak-anak situ kita repuk dengan gitu. Tapi harta mesti dah jatuh kita sebagai pewaris.
ayah kita tinggal tanah banyak mana, boleh kepada pewaris tanah tu akan diwarisi. Wang dalam bank, rumah pesaka peninggalan dapat kepada anak-anak ataupun pewaris. Tapi ilmu kalau anak-anak tak belajar, maka tak dapat. Walaupun ayah dia seorang alim, ilmu tak dapat diwarisi. Nak gambarkan bahawa ilmu ini sangat penting, kita kena belajar. Al-ilmu khazainun, ilmu ni satu khazanah yang sangat berguna. Tuan-tuan ada ilmu, pergi mana pun insya-Allah selamat. Ada ilmu, insya-Allah dimuliakan. Tidak akan hina seorang yang ada ilmu. Al-ilmu khazainun wa miftahuha as-su'alu, dan anak kuncinya ialah bertanya. Bertanya di sini as-sailu ni maknanya berusaha nak dapatkan. Sama ada dengan tanya ke, dengan baca ke, ulang kaji ke, murajaah, apa saja, berusaha nak dapatkan. Tu kunci nak dapat ilmu tu, dengan cara kita tanya, jawab. Begitu juga daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Ada yang Rasulullah tanya sahabat, sahabat jawab hanya Allah dan Rasul yang maha mengetahui. Maka Nabi pun beritahu satu-satu. Ada juga sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Sahabat Rasulullah pun jawab satu-satu. Jadi ilmu ini berkembang dengan cara soal jawab, persoalan yang timbul, kita nak tahu jawapan. Begitu juga as-soal di sini maksudnya bersungguh-sungguh. Kita menuntut akan ilmu itu. Menuntut akan ilmu ini bukan senang, tuan-tuan. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan sebaik-baik ilmu ialah kita hafal. Hafal akan. Sebab itu daripada kalangan orang-orang alim, mulai daripada sahabat, tabi'in, ulama-ulama besar, pada peringkat awalnya mereka hafal Quran 30 juzuk mereka hafal. Umpamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini dinyatakan bahawa dia telah hafal Quran masa umur 7 tahun lagi. Ada setengah pandangan menyatakan umur 10 tahun dia sudah ingat Quran 30 juzuk. Dan semasa dia nak pergi belajar ilmu hadis di Makkah dalam usia belasan tahun itu, daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah, pergi Masjid Nabawi, dia telah baca Quran tak henti-henti dan sempat khatam beberapa kali khatam. Lepas hafal Quran, hafal hadis pula. Hafal, ini kunci ilmu. Mesti kita kena hafal nas. Misalnya kita yakin Allah Ta'ala ada, dan sememangnya kita yakin ni Allah Ta'ala wujud, maka kena hafal nas Al-Quran mana yang menyatakan Allah Ta'ala itu ada. Kena ngaji biar faham, dan kita kena yakin Allah Ta'ala maha berkuasa. Mana dalil kata Allah maha berkuasa? Allah yang menghidupkan dan mematikan, mana dalil Allah yang menghidupkan dan mematikan? Pendek kata, tuan-tuan, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, semua ni berlandaskan kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Semuanya adalah berpunca daripada kesungguhan, dan kita kata as-su'al. Itulah dinyatakan wa miftahuha as-su'alu
kunci kepada ilmu ini ialah bertanya. Satu pertanyaan, satu persoalan demi persoalan. Fas'alu yarhamkumullah. Dan hendaklah kamu bertanya, nescaya kamu akan dirahmati Allah. Orang kata malu bertanya, sesak jalan, malu makan, perut lapar. Tu pepatah Melayu kita. Malu nak makan. Ada orang duk tengok kita pak ramai-ramai malu, lapar perut kita. Pergi satu tempat malu nak tanya, malu akhir sekali sesak. Malu nak tanya. Dalam ilmu begitu juga, tak faham kita kena tanya. Kita kena tanya persoalan. Orang yang bertanya pula mesti tanya dalam keadaan ikhlas. Kalau tanya ni nak nguji, ada juga persoalan dia tanya nak uji. Nak uji ilmu Tok Guru. Orang ni jawab gano, tanya tu jawab gano, apa dia pelaga. Ustaz tak jadi, tak pandang. Jawab gini-gini. Apa dia lagu-lagu. Tu tak si lagu tu. Tu tak ada keikhlasan. Maksud di sini ialah tanya benar-benar nak tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala perintah fas'alu ahla zikr. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui. Fa innahu yu'jaru fihi arba'at. Sesungguhnya orang yang mendapat ganjaran, yang mendapat pahala yang banyak, ialah 4 golongan. Dan pastikan kita ada dalam 4 golongan ini. Sabda Nabi SAW, fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. Sesungguhnya orang yang bertuah, orang yang beruntung, orang yang dapat pahala, tidak lain melainkan 4 golongan ini. Mesti kita kena berada dalam 4 golongan ini ataupun salah satu daripadanya. Mana 4 golongan itu? As-sailu, itulah orang yang bertanya. Wal muallimu. As-sailu di sini orang yang bertanya maknanya orang yang menuntut akan ilmu, yang belajar akan ilmu. Maka tuan-tuan termasuk di kalangan orang belajar. Ada pada tuan-tuan tu 3. Pertama sekali menuntut ilmu, belajar. Menuntut ni berusaha nak dapatkan ilmu. Supaya kita dengar orang kata menuntut bela, berusaha nak balas balik. Tu panggil menuntut bela ni, maknanya dia bela nak balas balik orang buat jahat ke dia gini-gini. Biarlah tu nak hanya menuntut ilmu. Maknanya dia berusaha sungguh-sungguh nak dapatkan ilmu. Kalau berjalan kaki jauh, dia berjalan. Masa yang lama dia menuntut nak dapatkan ilmu itu. Kepayahan demi kepayahan, usaha dia dapatkan ilmu, panggil menuntut ilmu. As-sailu, orang yang berusaha nak dapatkan ilmu, menuntut ilmu. Maka tuan-tuan masuk 1. Wal muallimu, wal mustami', dan orang yang mendengar. Tuan-tuan masuk di kalangan orang mendengar. Dua dah situ. Mustami', mari tadah telinga, pasal telinga dengar satu-satu. Wal muhibbu, dan kasih akan ilmu. Masuk juga tuan-tuan. Kasihkan ilmu ni mari ni. Kasihkan orang yang belajar ilmu, tuan-tuan tak baloh sama-sama tuan-tuan. Sama-sama kita pakak belajar belaka, ada tak kena salah silap sama-sama kita, bukan benci,
tapi tegur untuk membina, nasihat. Nampak sayang kita ada silap, tegur dia dengan cara yang baik, nak baiki, sebab kita sama-sama sayang. Kasih sesama kita. Wal muhibbu lahum, orang yang kasih kepada orang yang mengajar, kasih sesama pelajar tengah belajar, kasih akan ilmu, maka termasuk dalam beberapa golongan ni terhimpun pada kita. Satu lagi tuan-tuan, muta'allim. Muta'allim ni ialah dia tinggi sikit darjat dia daripada orang mendengar. Muta'allim ni dia ada kertas, dia catik, dia ada pen, dia catik. Itu peringkat darjat tinggi sikit ialah muta'allim. Dia dhabit, ada kitab depan ataupun dia catik. Imam Syafi'i rahimahullah dinyatakan bahawa apabila dia pergi belajar, mula-mula sekali dia sapa di Masjid Nabawi, dia tengok Imam Malik baca hadis. Oleh kerana dia baru sapa, dia pun duduk satu sudut dalam Masjid Nabawi itu, dengar Imam Malik duk baca hadis. Hari itu 20 lebih hadis, sama ada 21 hadis ataupun 23 hadis yang dibaca pada hari itu. Jadi Imam Syafi'i ni baru sapa ni, dia dalam usia remaja lagi, kitab pun tak ada, pen pun tak ada. Duduk satu sudut, dia tulis Ailiu tapak tangi. Dia tulis. Imam Malik perhati daripada jauh, budak duk ngorang gapo tangi. Pen tak ada dengan jari. Bila selesai Imam Malik dah baca 21 hadis, pelajar lain dah bersurai, dia kuat mari Imam Syafi'i. Awal wak gapo tadi, umpama kalau kita ke awal, awak wak gapo tadi masa saya bacakan hadis-hadis Nabi, awak duk main tadi. Wahai Tuan Guru, saya catat. Apa yang Tuan Guru baca tadi, saya catat. Ketah tak ada gapo, tak ada tulis. Tak apa tadi. Kamu catat semua yang saya baca? Ya. Bukan sahaja begitu, Tuan Guru, saya telah hafal semua yang Tuan Guru bacakan tadi. Jika demikian, cuba baca balik hadis yang saya baca. Imam Syafi'i baca satu-satu. 21 hadis yang Imam Malik baca tadi, semua lekat dalam kepala Imam Syafi'i belaka. Dia boleh baca satu-satu, tak ningat, tak salah walaupun satu patah perkataan. Itu kekuatan ingatan Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan dia dalam usia muda 11 tahun ke begitu, 13, 15 tahun sekitar. Subhanallah. Baik tuan-tuan, kenapa dia cintakan ilmu? Dia punya seorang ibu, dia minta dengan mak dia tiap-tiap hari nak pergi ke Madinah, nak belajar ilmu hadis. Wah, ibu izinkan saya pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, saya nak belajar hadis-hadis. Lalu ibu dia pun kirimlah pada satu kabilah, pergi dia sampai ke Madinah. Baik tuan-tuan, berbalik kita kepada hadis ini. Maknanya ada kasihkan ilmu. Ada juga orang belajar tapi tak kasihkan ilmu. Belajar dia tapi dia tak sayang mana ke ilmu. Dia belajar nak ke sijil, belajar nak lulus PSA. Dia hafal pun target dia nak suruh dia jawab PSA. Lepas dia ada ilmu, dia dapat sijil, dia dapat kedudukan, tak peduli dah pada ilmu. Amal pun tidak, asal dia dapat apa dia nak. Lagu ni tak ada keberkatan. Jadi kita belajar walaupun tak ada sijil. Orang ngaji pondok misal, tak ada sijil, apa ni PhD ko, MA ko,
Hak lulusan pondok, tapi berapa ramai orang yang ngaji pondok walaupun sijil tak ada, tetapi amalan dia kuat. Bangun tahajud malam, lepas dia sambung, dia buka pondok pula, dia ngajar di masjid, ngajar di surau, ke pondok. Berkat ilmu dia, murid dia beratus-ratus, ribuan. Apa tu? Berkat ilmu. Tengok bila tua-tua guru meninggal dunia, ramai orang hadir. Lepas tu ingat lagi arwah Tuan Guru Haji Hashim, Pondok Pasir Tumbuh, meninggal dunia. Betul-betul hari raya 1 Syawal meninggal. Lepas maya raya berderu, pakak gih maya jenazah, ya Allah, ramai penuh. 3 kali Masjid Pasir Tumbuh 3 kali penuh maya jenazah. Tu berkah ilmu. Kemudian Tuan Guru Ustaz Atiqullah, begitu juga ramai yang apa tu? Berkat ilmu dia. Walaupun pelajar-pelajar dia bukan adanya keluarkan sijil, tapi belajar itu berkat. Keberkatan itu. Begitu juga kalau tuan-tuan ingat apa ni, Tuan Guru Hajillah Lubuk Tapoh, itu juga ramai. Tak silap ambo 5 kali solat jenazah, kerana penuh. Masuk masjid penuh, lepas tu keluar satu puak, mari pula satu kumpulan pula mai jenazah 5 kali. Kena buat 5 kali sebab ramai sangat orang mari nak mai jenazah. Pergi kubur pun ramai lagi orang. Subhanallah, berkat tuan-tuan. Keberkatan ilmu itu. Maka begitulah tuan-tuan, kita mari belajar ni, jangan dianggap tak boleh apa-apa, aku tua dah, dengar saja. Tuan-tuan, walaupun dapat tak dapat tu ilmu yang Allah, atas izin Allah. Tetapi mari nak belajar. Mari nak belajar. Nak dengar tu, kita ruangkan masa itu. Sebut dalam hadis Nabi SAW, para malaikat mengibarkan sayap. Malaikat memayungi, menghamparkan sayap, memayungi orang yang belajar ilmu. Berjalan nak pergi belajar tu, dia dipayungi oleh sayap-sayap para malaikat. Kalau lala ni orang payu kat raja, tu aku jalan orang payu. Rasa besar dah, sebab dipayungi orang. Tidakkah berasa bangga kita dipayung oleh malaikat? Mari belajar walaupun beberapa langkah daripada rumah kita, tetapi dipayungi oleh malaikat. Sepanjang perjalanan mendapat doa di kalangan malaikat berdoa, burung-burung di udara dan spesies unggas doa, spesies ikan di laut semua doakan kepada orang belajar ilmu. Wa hatta namlatu fi juhriha, sehingga kan semut dalam sarang pun doakan pada orang yang belajar ilmu. Maka ini nak nyatakan bahawa mulianya ilmu ni. Dan maka Nabi kata kamu kena ada dalam 4 golongan. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajar, orang yang mendengar, dan orang yang kasih akan mereka itu. Kasih kepada orang alim, kasih kepada orang belajar, kasih kepada orang mendengar, dan kasih kepada majlis ilmu. Terlibat belaka. Semua yang dapat pahala. Maka jangan kamu jadi golongan kelima. Mereka ni tak terlibat belaka. Pak-pak ni golongan kelima ni tak sayang pada ilmu pula, tak kasih pada ilmu, tak kasih pada ulama. Itu lala ni bimbang tuan-tuan, dalam era kemajuan sains teknologi ni, orang nak maki hamun mudah je. Maki hamun orang tu tak kira dah. Ustaz pun dia caci maki, tok guru pun dia maki hamun. Supaya itu bahasa sangat-sangat kesat, bahasa yang digunakan oleh setengah-setengah pengguna media sosial ni. Baca tu kat, ya Allah, bangsa kita ataupun orang kita lagu mana lah, terdidik dengan mengapi-apikan kemarahan antara satu sama lain.
maka keluarlah bahasa-bahasa tak dapat. Bila ada orang nasihat, dia marah balik. Misalnya ada satu komen yang menghina, memaki hamun orang-orang soleh, orang nasihat balik, lagi kuat dia kata. Kita tegur dia, lagi kuat dia maki. Nak berobat lagu mana? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, mesti orang itu hidup dalam keadaan sopan. Itulah kebimbangan kita merasakan kerana perubahan masyarakat sekarang ni tak ada ilmu. Mana-mana masjid, bukan masjid kita je, mana-mana masjid, kekurangan pelapis kita ni hok mari belajar agama. Agak kau ngaji di sekolah, tak ada nak ngaji ilmu agama ni banyak. Masjid pun tak pergi belajar, majlis ilmu jauh sekali. Adanya golongan-golongan yang macam-macam kita ni berusia adalah mari masjid. Sah-sah tengah banyak hobi main ni jari kelihatan di masjid. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati masyarakat pelapis kita ni berasa nak belajar ilmu agama. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi fazalika al-ilmun nafi'u wa ilmun 'ala al-lisani fazalika hujjatun 'ala ibni Adam. Hadis riwayat, hadis daripada Jabir, an Jabirin radhiyallahu anhu, al-aidu fi hibatihi kal-abidi fi qaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-ilmu ilmanin, ilmu itu bermula, ilmu itu ada dua. Ilmu itu dua. Dua cabang, dua macam. Satu ilmun fil qalbi, ilmu yang ada dari dada. Ilmu al-ilmu fis sudur, ilmu dari dada. Fazalika al-ilmu nafi'u, itulah dia ilmu yang bermanfaat. Tua-tua kita dengar kau, kita belajar kau, yang tua-tua ingat ada dalam, kita kata dalam kepala kau, dalam dada kita. Hak tu ada manfaat sebab kita ada maklumat. Kita boleh royak bila-bila masa. Kita boleh amalkan bila-bila masa sebab dia ada dalam dada kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun 'ala lisan, dan ada satu lagi ilmu di lidah je, tak masuk dalam hati. Ilmu di lidah je, dia tak amalkan. Ilmu itu ada tapi setakat lidah dia tak amalkan. Fazalika hujjatun 'ala ibni Adam, maka ketahuilah ilmu yang beri mudarat kepada anak Adam. Itulah dia, fazalika, maka demikian itu hujjatun 'ala ibni Adam, dia akan jadi hujah ataupun akan jadi akan dakwa, akan menjadi hujah nak dakwa anak Adam. Ada ayat suci Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala tanya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, tersangat besar kemurkaan Allah. An taqulu, yang mana kamu berkata-kata sesuatu yang kamu tidak amalkan.
Ada satu hadis Nabi, tuan-tuan. Kita baca hadis ni berasa takut. Takut kena kita. Duk ngajar, duk buayak kat orang. Satu hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang mana, tuan-tuan, di hari kiamat nanti ramai orang berderu-deru masuk syurga. Beratur masuk syurga pas sore. Tiba-tiba dalam ramai-ramai tu duduk berjujuk-jujuk beratur masuk syurga tu, dia tengok ustaz yang duk ngajar dia lama ni duk dalam neraka. Ustaz dia ke tok guru dia ke duk dalam neraka. Lalu ramai-ramai ni kata, "Bak apalah sebut nama sianu. Bak apa dalam neraka?" Pelik. Kita boleh masuk syurga ni kerana ilmu dia ajak kita mula. Tapi kenapa pula kamu ada neraka? Kalau kita kata ustaz lah buat contoh. Bak apa ustaz dah neraka ustaz? Kami ni boleh masuk syurga ni kerana amalkan ilmu hak ustaz wayak ni. Kami boleh masuk syurga belaka-laka. Ustaz apa duduk dalam neraka? Ustaz tu pun jawab, aku wayak kepada kamu je tapi aku tidak amalkan. Aku wayak kepada kamu tu betul belaka tapi aku tidak amalkan. Allahu Akbar. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Ta'ala yang kamu katakan sesuatu yang kamu tidak amalkan. Dalam konteks ini menuntut kita supaya kita amalkan ilmu yang kita ada. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pokok yang tidak berbuah. Pokok tuai-tuai tanah, pokok buah, pokok jambu ke, pokok pauh ke, pokok motel ke, tanah nak ke buah. Tetapi dah besar soh meluk dah dia. Apa ni batai pokok tu. Soh meluk tak pernah buah sekali habuk. Nampak kena gaji dah ni. Kayu motel nampak kena jual kayu wak arai jadi berjadi. Wak perabuk kau gapo. Terpasar tanah tidak buah dah. Depan tangga pula tu. Wi gaji jawabnya tebal lah, tak buah. Tanah nak ke hasil. Jadi begitu jugalah tuan-tuan, ilmu yang tidak diamalkan. Orang lain nak tupai ilmu dia pun tak boleh. Dia sendiri pun tidak amalkan. Jadi nak ambil munafaat ke mana? Cuma ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini pengukuhan ataupun nak beri galakan kepada kita. Riwayat Imam Tirmizi yang mana Nabi SAW, dunia ini tergolong 4 golongan. 4 golongan ini. Ada 4 golongan. Yang pertama sekali, orang yang ada ilmu dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dia ada ilmu dan dia ajar kepada orang lain. Satu golongan. Yang kedua, orang yang ada harta dan dia infakkan harta dia. Derma kau tu, derma kau ni, wakaf kau tu, wakaf kau ni. Jadi hak ni pula tak ada ilmu, tapi dia bercita-cita, kalau aku ada ilmu supaya tok guru tu, aku nak ngajar juga supaya dia, aku nak buka pondok, aku nak nasihat yang baik, aku nak bentuk orang jadi baik. Kalau aku ada ilmu, aku nak jadi supaya tok guru tu juga.
maka mereka berdua ni pahala sama. Mereka berdua ni pahala sama. Dengan niat ikhlas dia, kalau aku dapat ilmu banyak supaya dia, aku nak mengajar, aku nak bentuk masyarakat, nak dakwah orang pada agama, pahala sama. Berpandukan kepada hadis itu. Adapun seorang ni dia tak ada ilmu, dia tak ada harta, tapi dia berazam, bercita-cita, kalaulah Allah Ta'ala beri aku kaya supaya dia, aku nak derma juga supaya dia. Aku nak juga wakaf situ, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu tahfiz, aku akan sumbangkan harta aku sebagaimana dia sumbangkan hartanya pada jalan Allah. Maka dua-dua ni sama. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Ini galakan pada kita, galakan supaya niat yang baik itu, tanamkan niat yang baik. Walaupun kita tak berkesempatan, tak berkeupayaan, tetapi niat dengan baik itu boleh mencapai satu kebaikan. Subhanallah. Baik tuan-tuan, jadi ilmu ni, yang satu ilmu dada yang kita amalkan, dan yang kedua ilmu hanya lidah, duk lidah sahaja, tapi dia tak amal, tak meresak pada tangan dia, tak meresak pada mata. Benar kata Nabi SAW, di akhir zaman akan tiba satu zaman yang mana Quran tu dibaca hanya tak lepas daripada kerongkong saja. Quran dibaca, dipelajari hanya setakat niyah, makna tidak diamalkan. Baca Quran tapi tidak amalkan, bahkan sikap dia bercanggah dengan Al-Quran. Baca Quran dengan lagu, dengan taramnumnya betul tajwid ke apa, tapi akhlak dia tidak akhlak Quran. Perangai dia tidak perangai Al-Quran. Tidak seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dunia di akhir zaman, ramai orang boleh baca Quran, ramai orang boleh ngaji, ramai orang ada ilmu, tapi tidak diamalkan. Bukan hanya mereka inginkan keduniaan semata-mata. Oleh itu tuan-tuan, kesimpulan kita boleh ambil daripada beberapa hadis yang kita baca pada malam ini. Pertama sekali, libatkan diri dengan ilmu. Libatkan diri dengan ilmu ke mana. Kasihilah mereka yang terlibat dengan ilmu. Sayang kepada ulama. Sebenarnya tuan-tuan, orang alim makin berkurang. Dekatnya kiamat, ilmu ni akan dicabut oleh Allah daripada dunia. Akan tetapi kata Nabi, ilmu tu dicabut daripada dunia ni, bukan dicabut daripada dada orang alim. Bukan kata hari ni alim, esok jadi jahil. Tak, bukan begitu. Tetapi biqabdil ulama, Allah mematikan orang alim. Orang alim pas sore mati, pas sore mati, sehingga hatta iza lam yabqa aliman, tak ada orang alim, tak ada. Duk yoya masalah tak boleh. Orang alim tak ada, mati berlaku. Takhazanna saru'usan juhala. Lalu orang ramai pun ambil ketua-ketua mereka di kalangan orang yang jahil agama. Fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin. Lalu bila ada ketua-ketua mereka dilantik di kalangan orang yang tak ada ilmu, bila ditanya sesuatu fatwa, sesuatu hukum, terus lantas mereka beri pandangan, berikan hukum tanpa berdasarkan pada ilmu. Adallu wa adallu, dikala itu sesak dan menyesatkan. Jadi tuan-tuan, libatkan diri kita dengan ilmu, dengan majlis ilmu, kasih kepada ilmu, kasih kepada orang alim, kasih kepada orang yang kasih akan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengasihi kita. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan
pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat beramal ilmu yang kita pelajari ini. Walaupun tak banyak, tidak jadi alim, tetapi amal terus. Dan orang percaya tuan-tuan di kalangan orang mengamalkan ini. Misalnya amal tahu kelebihan sedekah, kita buat ada tabung. Tu kelebihan sedekah, tahu tu hak kita. Hak kita buat tabung tu tentu hak kita dah. Derma kau sedekah kau tentu hak kita dah. Siapa kita juga Allah Ta'ala akan beri ganjarannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wajhan muniran wa tawfiqan hasanan wa tawbatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallah.